Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Ahmad Haikal bin Abbas dan nombor matrik saya adalah A179855. Dan hari ini saya akan melakukan pembentangan saya mengenai tajuk yang saya telah pilih, iaitu status kualiti air permukaan Port Dickson setahun dengan pandemik COVID-19. Jadi, seperti yang dapat kita lihat pada slide ini adalah artikel kajian yang telah saya ambil, iaitu kajian ini telah dilakukan oleh para pengkaji di Universiti Putra Malaysia UPM, dan mereka telah melakukan kajian ini sebelum berlakunya pandemik dan setelah berlakunya pandemik, dan kedua-dua keputusannya akan dibandingkan. Jadi kita bergerak lagi kepada slide yang seterusnya, iaitu abstrak. Seperti yang anda semua tahu, abstrak ini adalah seperti sinopsis. Jadi sebelum anda memilih buku yang anda ingin baca, pasti anda akan baca sinopsisnya yang terlebih dahulu. Jadi sama seperti kajian, sebelum kita memilih kajian yang kita mahu, pasti kita akan mengetahui apa yang ada dalam kajian itu. Jadi kita baca abstraknya. Pertama sekali dalam abstrak, ia menyatakan bahawa kajian ini adalah dilakukan untuk menilai kualiti air laut di pantai Port Dickson semasa berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu ia telah berlangsung pada Mac 2020, dan data yang terakhir yang terbaru diambil adalah pada Mac 2021. Jadi yang mengambil masa tempoh selama setahun, dan kemudian kedua-dua data ini dibandingkan. Jadi terdapat dua pencemaran dan parameter air yang ditentukan dan telah dikumpul, iaitu pertama sekali adalah pencemaran nutrien seperti fosfat, nitrat, amonia, najis kloriform serta minyak dan grease. Dan ia telah menunjukkan penurunan yang agak ketara, iaitu sebanyak 11.12%, 77.39%, 82.4%, 90.26%, dan juga 99.9% masing-masing. Dan setelah melihat kepada pencemaran nutrien, kita juga melihat kepada parameter air, iaitu seperti parameter air yang menunjukkan penurunan yang ketara adalah seperti TDS, pH dan juga BOD, iaitu ia telah menurun secara sangat banyak, iaitu sebanyak 1.77%, 20.73% dan juga 77.16%. Dan kejadian yang direkodkan ini adalah sangat dipengaruhi oleh pengurangan aktiviti antropogenik yang dilakukan oleh Malaysia, terutamanya di persisiran pantai Port Dickson. Dan semasa berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti-aktiviti manusia ini dihentikan untuk mengelak penyebaran wabak COVID-19, dan ini secara tidak langsung mendatangkan kesan yang baik kepada alam sekitar. Jadi setelah mengetahui keseluruhan mengenai kajian ini, kita bergerak kepada pengenalan mengenai kajian ini. Jadi seperti yang kita semua telah tahu dan kita semua telah alami, bagaimana keadaan kita semasa COVID-19 ini, kita terkurung di rumah dan aktiviti kita sangat dihadkan. Dan pandemik COVID-19 ini, atau dikenali lagi sebagai SARS-CoV-2, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia pada 12 Mac 2020 oleh Organisasi Kesihatan Sedunia WHO. Dan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia untuk menghadkan aktiviti-aktiviti manusia, dan ia bertujuan untuk mengelak berlakunya penyebaran wabak COVID-19. Semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti-aktiviti antropogenik seperti industri pertanian, pelancongan, industri berat dan juga pengangkutan banyak dihentikan. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Dan kajian ini dijalankan untuk mengukur tahap kualiti air permukaan selepas setahun dengan penurunan COVID-19 di salah satu pantai rekreasi yang sangat terkenal di Malaysia, iaitu Port Dickson yang terletak di Negeri Sembilan. Jadi mari kita bergerak pada slide seterusnya, iaitu objektif kajian. Dan kajian ini dijalankan untuk menganalisis status pencemaran air serta kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap kualiti air permukaan pantai Port Dickson.
Seterusnya kita bergerak pada kawasan kajian, iaitu kawasan kajian yang telah kita tahu ialah pantai Port Dickson. Seperti yang anda dapat lihat di dalam rajah ini, titik-titik merah itu merupakan titik di mana sampel air yang diambil untuk digunakan bagi analisis di makmal untuk menentukan tahap pencemaran air. Kawasan pesisiran pantai Port Dickson ini menjadi kawasan kajian kerana ia merupakan satu tarikan pelancong yang datang daripada luar dan dalam negara. Mereka akan pasti singgah di Port Dickson. Dan Negeri Sembilan itu juga sangat terkenal dengan Port Dickson. Oleh itu, semua orang yang datang di Negeri Sembilan pasti akan pergi ke Port Dickson untuk bercuti dan menghabiskan masa mereka. Namun semasa Perintah Kawalan Pergerakan berlaku, aktiviti pelancongan dan pelbagai industri terpaksa dihentikan. Dan kita dapat melihat sama adakah aktiviti-aktiviti manusia ini memberikan impak kepada pencemaran air. Jadi setelah melihat kawasan kajian kita bergerak kepada kaedah persampelan, di mana di titik-titik merah yang kita lihat sebelum tadi pada rajah itu, di mana titik-titik itu menjadi tempat persampelan, dan saya akan menceritakan bagaimana kaedah persampelan dijalankan. Persampelan air ini dijalankan sebanyak 2 kali sebelum pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan setahun selepas berlakunya COVID-19, iaitu pada Mac 2021. Dan maksudnya ia merupakan selang 1 tahun dan kedua-dua keputusan ini dibandingkan. Dan sampel air ini diambil dari setiap stesen dengan 50 cm daripada kedalaman laut permukaan dari 1 km dari pesisiran pantai. Maksudnya jarak antara pesisiran pantai dan tempat persampelan adalah sekurang-kurangnya 1 km dan kedalamannya adalah sekurang-kurang 50 cm. Dan sampel air ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam botol khas. Dan sampel-sampel air yang telah dimasukkan ke dalam botol khas ini akan dibawa ke makmal yang terletak di Museum Putra Malaysia, dan ianya akan dianalisis dengan teliti. Setelah itu keputusannya akan ditentukan. Jadi setelah analisis itu telah dilaksanakan, pasti keputusan akan dikeluarkan dan kita bergerak kepada keputusan di mana terdapat beberapa parameter telah dikaji dan keputusannya telah dibandingkan, iaitu pada Mac 2020 dan juga Mac 2021. Antara parameter yang dikaji adalah, pertama sekali adalah dissolved oxygen, yang kedua suhu, yang ketiga pH, yang keempat kemasinan ataupun salinity, yang keenam adalah conductivity total dissolved solid, biochemical oxygen demand ataupun BOD, dan juga total suspended solid TSS. Kita dapat melihat banyak berlakunya penurunan pada parameter-parameter ini. Namun ada juga parameter yang mengalami kenaikan, dan pasti anda agak tertanya-tanya kenapa parameter ini mengalami kenaikan walaupun aktiviti-aktiviti antropogenik itu telah dihentikan. Terdapat beberapa sebab, seperti contohnya kita dapat melihat kepada kekondensasian elektrik, iaitu conductivity, berlaku penaikan daripada 46.71 kepada 51.18. Ini adalah disebabkan peningkatan ion-ion yang mungkin disebabkan kepada penambahan nutrien-nutrien di dalam air laut, dan ini secara tidak langsung menaikkan kekondensasian elektrik. Dan antara parameter yang mengalami kenaikan adalah total suspended solid TSS. Dan menurut pengkaji yang melakukan kajian ini, sebelum berlakunya kajian ini, ia berlaku hujan yang sangat lebat. Namun atas sebab-sebab teknikal, para pengkaji daripada UPM terpaksa menjalankan kajian ini. Dan mereka menyatakan hujan yang lebat ini mungkin akan mengakibatkan air larian permukaan yang membawa lebih banyak total suspended solid masuk ke dalam laut, dan ini mengakibatkan peningkatan daripada total suspended solid. Dan kita dapat melihat parameter-parameter lain seperti dissolved oxygen, suhu, pH, BOD mengalami penurunan yang sangat-sangat ketara, dan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat baik
kepada alam sekitar, dan kita dapat melihat bahawa aktiviti antropogenik adalah salah satu penyumbang kepada berlakunya pencemaran air. Jadi seterusnya kita bergerak kepada keputusan yang menunjukkan kepekatan mikronutrien di dalam air pada pantai Port Dickson. Jadi antara terdapat 3 mikronutrien yang telah dikaji dan telah dianalisis. Yang pertama sekali nitrat, yang kedua fosfat, dan yang ketiga amonia. Kita dapat melihat ketiga-tiga mikronutrien ini menunjukkan penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dan penurunan ini disebabkan pada pantai-pantai Port Dickson itu terdapat banyak kawasan pertanian. Namun semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, aktiviti-aktiviti pertanian banyak dihentikan, dan ini telah mengakibatkan berlakunya penurunan dalam mikronutrien ini. Mikronutrien ini dipercayai berpunca daripada baja-baja yang digunakan oleh petani untuk membaja tanaman mereka. Dan semasa berlaku hujan dan air larian permukaan itu masuk ke dalam pantai Port Dickson, mikronutrien ini akan turut larut di dalam air, dan secara tidak langsung ia akan meningkatkan kandungan mikronutrien, dan ini mengakibatkan satu keadaan yang tidak sihat kepada air pantai Port Dickson. Namun semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, hal ini dihentikan kerana semasa berlaku Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti pertanian dihentikan, maka seperti yang anda tahu, air menjadi lebih sihat dan lebih mesra digunakan untuk aktiviti-aktiviti kemanusiaan dan rekreasi. Setelah kita melihat keputusan yang telah dinyatakan, kita dapat melihat terdapat pengurangan yang sangat signifikan sebelum berlakunya PKP dan setelah berlakunya PKP. Dalam tempoh setahun itu, banyak parameter air telah mengalami pengurangan yang sangat baik, dan ini menunjukkan kualiti air terutama di pantai Port Dickson telah bertambah baik selama setahun. Dan kita dapat lihat bahawa Perintah Kawalan Pergerakan mendatangkan kesan positif terutamanya kepada ekosistem akuatik, dan kita sebagai manusia haruslah memelihara dan memulihara ekosistem akuatik dan alam sekitar kita, kerana ia merupakan khazanah yang harus dipelihara, dan kita hendak menggunakan bumi kita dalam tempoh masa yang sangat lama. Jadi kita mestilah sayangi bumi kita dan memelihara bumi kita agar anak cucu kita dapat menikmati keadaan yang selesa pada masa yang akan datang. Sekian daripada saya, Syekh Ahmad Haikal bin Abbas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ahmad yang telah mengajar saya, iaitu pada subjek komunikasi saintifik, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.